إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والإخوان من الأنبياء والمرسلين والملائكة والمقربين وأولياء الله الصالحين والعلماء العاملين ولمشايخنا ولوالدينا وخصوصا لصاحب هذا الكتاب لهم منا جميعا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معه في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين. أما بعد, Alhamdulillah, bertemu lagi kita di majlis pembacaan kitab Al-Azkar, ataupun nama panjangnya Hilyatul Abrar wa Syi'arul Akhyar fi Talkhis Da'awat wal Azkar Al-Mustahabbah fil Lail wan Nahar, karangan dan susunan Al-Imam Al-Alamah Al-Mujtahid Muhyiddin Abi Zakaria Yahya Ibn Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa 'ulum masyayikhihi wa talamidatihi wa masyayikhina fid darin amin. Baik, hari ini kita pada majlis yang ke-139 dan kita masih lagi pada kitab Azkarul Akil Wasyarib, kitab berkenaan zikir-zikir ataupun apa yang perlu dilakukan ketika waktu makan dan juga minum. Baik, sebelum tu saya mohon maaf sekali lagi, sebab pada Khamis lepas saya tak sempat nak buat kelas, nak buat majlis ni, sebab pada sikit emergency. Memang dah niat dah nak buat, tapi sebabkan emergency tersebut tak sempat, masa tak sempat, maka tak sempatlah nak buat pengajian. Baik, ala kulli hal kita mohon pada Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi nikmat kelapangan masa yang berpanjangan pada kita, dan untuk kita sama-sama kita bermuzakarah berkaitan kitab ini insya-Allah, dan sempat mengkhatamkan insya-Allah. Baik, hari ini kita pada bab yang ke-12 daripada kitab Azkaril Akil Wasyarib, iaitu babu ma yaqulu idza akala ma'a sahibi aha. Bab apa yang dicakap ataupun diucapkan, apa yang perlu ucapkanlah, apa yang perlu diucapkan apabila makan bersama dengan orang yang ada penyakit, orang yang berpenyakit. Tak kiralah apa-apa penyakit pun, sama ada penyakit yang berjangkit seperti sekarang COVID dan sebagainya. Tapi sekarang ni seeloknya kita menjauhilah orang yang berpenyakit tersebut. Iaitu kita tengok qala Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fi darin amin. Rawaina fi Sunan Abi Dawud wa Tirmidzi wa Ibn Majah an Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akhadha bi yadi majdumin fa wada'aha ma'ahu fil qas'ah wa qala kul bismillah thiqatan billah wa tawakkulan alaihi. Riwayat daripada Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi dan juga Sunan Ibn Majah, daripada yang bersambung sanadnya kepada Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu
bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu hari akhadha bi yadi Majzumin, baginda menarik ataupun memegang dan menarik tangan biadi Majzum. Majzum ni orang yang berpenyakit kulit, kalau kita kata sebagai penyakit kusta ataupun sopak, satu jenis penyakit kulit yang mana penyakit tersebut boleh tak pastilah sama ada penyakit tersebut berjangkit ataupun tidak. Fawada'aha ma'ahu fil qas'ah, baginda tarik orang tersebut, penyakit kusta tersebut ataupun sopak tersebut, fawada'aha ma'ahu fil qas'ah, dan baginda mengajak makan dia untuk dia makan bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam fil qas'ah. Qas'ah ni kita kata sebagai satu talam lah, talam yang besar yang boleh dimakan oleh beberapa orang. Dan biasanya pada waktu tersebut dibuat daripada qas'ah tersebut dibuat daripada kayu. Boleh, kalau siapa nak tengok qas'ah ni bentuk dia macam mana, boleh search di internet, di Google dan sebagainya. Bagi dia tarik orang tersebut, dan dikatakan sahabat tersebut iaitu yang bernama Mu'aqib ibnu Abi Fatimah Ad-Dawsi. Mu'aqib ibnu Abi Fatimah Ad-Dawsi. Baik. Kemudian setelah mana baginda meletakkan, mendudukkan beliau di bersama dengan beberapa orang di qas'ah tersebut, jadi untuk makan bersama, baginda kata kul bismillah. Baginda kata kepada dia, makanlah dengan nama Allah, siqatan billah wa tawakkulan alaih. Yani siqah, yani memberi kepercayaan, keyakinan, kita katakan sebagai kepercayaanlah, sepenuh kepercayaan kepada Allah Ta'ala, untuk Allah Ta'ala menjaga kita dan menjaga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang tersebut. Wa tawakkulan alaih, dan aku, yakni baginda kata tawakkulan alaih, yakni aku bertawakal kepada Allah Ta'ala dan berserah diri kepada Allah Ta'ala untuk menjaga daripada sebarang kemudaratan disebabkan penyakit tersebut. Daripada hadis tersebut kita dapat tengok bahawasanya tawakal Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut dengan dua keadaan. Satu, yang pertama, ketika mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menarik ataupun memegang tangan orang yang berpenyakit tersebut, penyakit sopak tersebut ataupun kusta tersebut. Dan juga satu lagi keadaan ketika mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam makan bersama dengannya. Itu menunjukkan tawakul yang sangat tinggi, yang ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau siapa yang tak ada sifat tersebut, maka seeloknya lah dia menjauhkan diri daripada orang yang berpenyakit, untuk mengelakkan daripada terkena jangkitan tersebut. Tapi sebaliknya, kalau dia rasa dia tawakul dia sangat tinggi, dia siqah dengan Allah Ta'ala, maka dia boleh untuk buat macam tu, iaitu dia boleh nak bersama dengan orang yang berpenyakit. Baik. Bab istihbab qawli sahib at-ta'am li dhayfihi wa man fi ma'nahu idza rafa'a yadahu min at-ta'am kul. Bab anjuran untuk sahib at-ta'am, yakni tuan rumah, yakni tuan makanan, untuk berkata kepada tetamu dia ketika mana tetamu dia tersebut dah nak habis makan, apa yang nak perlu diucapkan, iaitu idza rafa'a yadahu min at-ta'am, ketika mana tetamu tersebut nak angkat, yakni nak selesai pada makan dia, dia kata, tuan rumah tersebut kata kul, makan lagi, tambah lagi, wa takririhi zalika alaihi, dan ulang-ulang lagi perkataan tersebut, makan lagi ma lam yatahaqqaq annahu iktafa minhu, selagi mana dia rasa tuan rumah tersebut merasakan tetamu tersebut masih lagi tak kenyang, dia tengok makan sikit sangat. Wa kadzalika yaf'alu fi syarab, demikian juga dilakukan ketika mana waktu minum. Yang tadi waktu makan, dia tengok dah selesai dah, dia kata
makan lagi, tambah lagi. Dan juga begitu juga waktu minum. Wati, dan juga wangian. Itu kita bagi wangian dan sebagainya. Wa nahwi dzalik, dan seumpama dengannya lah. Kita kiaskan benda-benda yang baik. Kita tengok orang tersebut dah nak selesai, kita kata ambil lagi, tambah lagi. Itu sunnah, itu anjuran. I'lam anna hadha mustahab. Ketahuilah bahawa yang perkara tersebut adalah mustahab, sangat dianjurkan. Kita menggalakkan, kita menganjurkan untuk orang menambah lagi, untuk makan lagi. Hatta yustahabbu zalika lirajul ma'a zawjatihi, sehinggalah anjuran tersebut dianjurkan kepada suami kepada isteri dia. Itu tak kira lah sama dengan keluarga ataupun sebaliknya, sangat dianjurkan. Wa ghairiha, suami isteri makan, kita ajak, kita kata kepada suami kita ataupun isteri kita, tambah lagi, makan lagi. Wa ghairiha, dan selainnya. Min iyalihi, dan anak dia, anak-anak ahli keluarga dia. Alladzina yatawahhamu minhum annahum rafa'u aydiyahum wa lahum hajatun ila at-ta'am wa in qallat. Selagi mana kita rasa mereka dah nak selesai dan mereka masih lagi berhajat kepada makanan tersebut, selagi walaupun makanan tersebut kita nampak macam sikit, demikianlah lebih kurang. Wa mimma yustadallu bihi fi dzalik, di antara dalil yang menganjurkan perkara tersebut, ma rawainahu fi sahih al-Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi hadithihi at-tawil al-mustamil ala mu'jizatin zahiratin li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, seperti mana yang telah diriwayatkan oleh dalam sahih Bukhari yang bersambung sanadnya dengan Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu fi hadithihi at-tawil, yang mana hadis tersebut, hadis yang kita nak baca ni asalnya panjang, tapi diringkaskan oleh Imam Nawawi. Al-mustamil ala mu'jizatin zahirah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis tersebut menjelaskan secara panjang lebar berkenaan dengan mukjizat yang nyata, yang jelas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala kurniakan mukjizat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada keadaan tersebut. Lamma ishtadda ju'u Abi Hurairah, yang ketika mana kisah berkenaan dengan Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, pada satu hari beliau sangat-sangat lapar, dan dikatakan dalam hadis tersebut dia ikat batu pada perut dia. Waqa'ada 'ala tariq, dan disebabkan kelaparan tersebut dia duduk di jalanan, di tepi jalan. Yastaqri'u man marra bihi al-Quran, dan dia minta kepada setiap orang yang lalu di jalan tersebut, minta dia bertanyakan tentang ayat Al-Quran untuk dibacakan. Kononnya apa? Mu'aridan bi an yudayyifahu, mudah-mudahan dengan harapan orang yang ditanya tersebut ajak Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu ni pergi ke rumah untuk memperdengarkan bacaan, dengan harapan bila diajak ke rumah tersebut maka akan dihidangkanlah makanan dan minuman, sebab dia lapar sangat. Dan Sayyidina Abu Hurairah ni di antara Ahlus Suffah. Ahlus Suffah ni mereka yang tidak ada pekerjaan, yang tidak ada keluarga, dan mereka ni duduk di satu tempat, di belakang rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka dikatakan seramai berpuluh-puluh lah, tak pasti berapa puluh, bahkan dikatakan hampir ratusan, 100 lebih di kalangan para sahabat yang tak ada, yang miskin, yang ni fuqara, yang tak ada harta langsung, yang sebatang kara kan. Itu Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu duduk di tepi jalan dan minta kepada orang yang lalu di jalan tersebut untuk dibacakan Al-Quran, bila dengan harapan mereka akan mengajak dia ke rumah untuk memperdengarkan bacaan dan dihidangkan dengan makanan. Itulah apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan dalam hadis tersebut diceritakan beberapa orang sahabat, di antaranya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Hurairah tanya, tapi Sayyidina Abu Bakar tak menjawab, berlalu.
Kemudian Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Abu Hurairah tanya nak memperdengarkan bacaan, tapi Sayyidina Umar tak jawab. Kemudian Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu, dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat keadaan Sayyidina Abu Hurairah tersebut, baginda tersenyum. Baginda tersenyum melihat, dan baginda mengetahui sebab apa Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu melakukan perkara tersebut. Dan baginda pun mengajak, masya-Allah, itu di antara sifat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat prihatin dengan sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni kalau siapa-siapa yang baca dia akan rasa, dia akan timbul rasa sebab melihat perbuatan, sikap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat-sangat prihatin dengan para sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian setelah diajak, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tersenyum melihat keadaan Sayyidina Abu Hurairah tersebut, dia mengajak kepada Sayyidina Abu Hurairah untuk pergi, untuk datang ke rumah dia bersama-sama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apabila masuk ke dalam rumah, baginda tengok ada satu gelas, qadah minal ma' ataupun laban. Tengok ada satu gelas berisi susu. Kemudian baginda tanya, susu ni dari mana? Sedangkan dalam keadaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung tak tahu apa yang berada di rumahnya. Itu menunjukkan bahawasanya di antara mukjizat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mengetahui apa yang diperlukan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan apabila pulang, walaupun baginda tak tahu, baginda dengan sepenuh tawakal dan mendapati bahawasanya ada satu gelas susu di rumah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian summa ba'athahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ahli suffah. Kemudian apabila melihat ada satu gelas susu tersebut, baginda perintahkan kepada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu untuk mengajak kawan-kawan dia yang lain, sahabat-sahabatnya yang lain di kalangan ahli suffah. Dan ahli suffah ni, apa yang dimakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah yang akan dikongsi oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk makan bersama dengan mereka. Apa yang dihadiahkan, orang bagi hadiah, baginda akan kongsi hadiah dengan mereka. Masya-Allah, itu di antara sangat sikap prihatin baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'a bihim, dan Sayyidina Abu Hurairah pun pergilah untuk menjemput. Dan timbul dalam hadis, dalam riwayat tersebut yang panjang tersebut, terdetik dalam hati bagi Sayyidina Abu Hurairah, kata dia rasa tak puas hati. Tak puas hati sebab apa? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh dia ajak sahabat-sahabat yang lain, ahli suffah. Sedangkan gelas tersebut hanya ada sedikit, ada satu gelas saja yang mana boleh mencukupi untuk beliau dan juga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak puas hati, tapi atas perintah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengajak, dia pun ajak pergi panggil sahabatnya yang lain, yang seramai berpuluh-puluh orang tersebut. Fa arwahum ajma'in min qadahi laban. Dan apabila mereka, ini ahli suffah tersebut, datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda memerintahkan kepada Sayyidina Abu Hurairah untuk memberi setiap minuman tersebut kepada para sahabat yang lain. Sedangkan dia lapar, tapi baginda perintah dia untuk bagi minum orang yang lain dulu, yang seramai berpuluh-puluh orang tersebut. Dia risau, tak cukup, memang tak cukup, sedangkan ada satu gelas susu saja. Wa dzakara al-hadis ila an qala, dan disebutkan dalam hadis tersebut sehinggalah sampai kepada qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baqitu ana wa anta. Masya-Allah. Apabila diberikan setiap minuman tersebut kepada susu tersebut kepada setiap orang yang hadir, sehinggalah sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebahagiaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda kata kepadaku, baqitu ana wa anta. Maksudnya ada baki lagi susu tersebut untuk ana, untuk aku, yakni Rasulullah, wa anta, dan juga untuk engkau minum. Masya-Allah,
menunjukkan bahawasanya itu di antara mukjizat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu memperbanyakkan minuman ataupun susu untuk diberikan kepada seramai yang ada. Hanya di segala susu mencukupi seramai berpuluh orang. Itu di antara mukjizat. Qultu, kemudian Sayyidina Abu Hurairah kata, ya sadaqta ya Rasulullah, benar ya Rasulullah. Qala uq'ud fashrab. Kemudian baginda kata, duduklah wahai Abu Hurairah, fashrab, dan minumlah. Masya-Allah, itu tawaduk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda suruh dia minum dulu. Faqa'adtu fasharibtu, maka aku pun duduk dan minum susu tersebut. Faqala ishrab. Dah selesai satu tegukan ataupun dua tegukan, baginda kata lagi, ishrab, minum lagi. Fasharibtu, maka aku minum lagi. Fama zala yaqul ishrab, sehinggalah baginda sentiasa ulangkan untuk minum lagi. Hatta qultu la, sehinggalah aku mengatakan tidak. Wallazi ba'atsaka bil haqq, demi apa? Wallazi ba'atsaka bil haqq, demi yang mengutuskan engkau dengan hak, dengan benar. La ajidu lahu maslakan, saya tidak mendapati ada lagi, tak boleh nak masuk dah susu ni, dah kenyang sangat dah. Dan di antara kelebihan susu ni, dia diibaratkan sebagai makanan. Dia maksudnya minuman tersebut, susu tersebut di antara yang boleh mengenyangkan, Qala fa'arini fa'ataituhu al-qadah, dan baginda kata fa'arini, yakni berikan kepada aku, tunjukkan kepada aku. Fa'ataituhu al-qadah, dan aku memberikan qadah tersebut, yakni gelas susu tersebut. Fahamidallaha ta'ala wa samma wa syaribal fadlah, dan baginda mengambil susu tersebut, mengambil gelas tersebut, baginda memuji Allah Ta'ala, alhamdulillah, wasamma, dan membaca bismillah, wa syaribal fadlah, dan meminum lebihan susu tersebut. Masya Allah, itu di antara itu tawaduknya baginda Nabi SAW, minum lebihan susu para sahabat. Itu menunjukkan juga bahwasanya segelas susu tersebut mencukupi puluhan orang yang hadir di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Itu mukjizat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu memperbanyakkan yang kurang untuk mencukupi seramai yang ada pada waktu tersebut. Itu syahid dia di sini apa? Syahid itu mengajak itu orang untuk makan lagi. Itu kita kata adat kita sekarang, kita sila-sila ataupun tambah lagi, makan sampai kenyang. Itu sunnah. Itu kita mengajak untuk orang makan banyak. Baik. Baik, kita jelas perkara tersebut. Kemudian insya-Allah pada bab ma yaqulu idza faragha min at-ta'am. Nah, bab ni ada hadis yang agak panjang, tapi masa pun dah rasa macam tak cukup. Saya cadang nak habiskan bab ni dengan satu majlis saja. InsyaAllah kita akan buat di majlis yang akan datang lah, InsyaAllah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Setakat tu untuk saja untuk hari ini. Apa yang baik pada Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang kurang tu sebab kelemahan diri saya sendiri, saya mohon maaf. Kalau ada salah silap mohon diperbetulkan, ditegur. Sebab kita sama-sama bermuzakarah, dan kita akhiri dengan sama-sama berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Allahumma salli afdhalas salatin ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakirun وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه
وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكر الغافلون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Minta maaf tak dapat nak teruskan lagi sebab tadi handset ni dah bagi amaran sebab overheating, dah panas sangat ni. Okey. Baik, jazakumullah khairan jazak. Terima kasih kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.